kita juga ingin mengetahui berkenaan perkembangan ataupun situasi semasa khususnya berkaitan dengan penularan variant of concern VOC Omicron ini. Jadi pada hari ini kami bawakan kepada anda topik berkaitan awas bahaya penularan varian Omicron. Yap, kita bersama dengan Dr. Rosvinder Singh selaku Pakar Perubatan Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi Skype pada pagi ini untuk kita bercakap dengan lebih lanjut dan juga memahami dengan lebih mendalam berkenaan dengan varian Omicron ini yang kita dapat saksikan sedang menular dengan begitu buruk sekali, terutamanya di sekitar negara barat seperti United States, United Kingdom, USA, UK dan juga negara-negara barat yang lain. Jadi kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut. Kita terus saja bersama dengan Dr. Rosvinder Singh menerusi panggilan video hari ini untuk kita bercakap apakah antara kajian terkini ataupun dapatan ataupun data-data terbaru berkenaan dengan varian Omicron ini. Selamat pagi, Doktor. Ya, selamat pagi Syuaida, Munawar. Selamat pagi pada semua yang menyaksikan rancangan Selamat Pagi Malaysia. Nama saya Dr. Rosvinder dari Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya selaku pakar perubatan kesihatan awam dan juga ketua cawangan surveillance negeri. Ya. Baik, Doktor. Dalam kita membicarakan berkenaan topik penularan bahaya varian Omicron ini, mungkin untuk permulaan ini, Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan berdasarkan laporan dan juga penyelidikan daripada antarabangsa daripada pihak WHO itu sendiri berkenaan apakah yang boleh kita fahami sebenarnya berkenaan ciri-ciri yang berkaitan dengan VOC ataupun variant of concern Omicron ini, Doktor. Okey, so sebelum saya mulakan, saya ingin ucapkan terima kasih pada pasukan Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya dan juga kerana membincangkan satu isu yang sangat penting bagi masyarakat Malaysia dan memberi platform kepada masyarakat kita untuk mengetahui informasi yang tepat. Pertamanya, kita perlu faham apa maksudnya VOC, Variant of Concern. Ini adalah bermaksud sesuatu varian baru, virus COVID-19 yang dikhawatiri mengurangkan keberkesanan rawatan ataupun vaksin sedia ada, ataupun ia adalah satu varian yang lebih mudah dijangkiti dan memberi keterukan penyakit yang tinggi. Alright. Untuk SARS-CoV-2 atau COVID-19, selalunya mutasi ini berlaku pada spike protein. Ya. Kita tahu virus-virus jenis RNA ini akan melalui proses mutasi secara berterusan. Setiap kali ada replikasi, ada berlakunya mutasi. Selalunya mutasi ini adalah amat kecil, tetapi akan ada satu-satu waktu di mana mutasi ini boleh besar. Sekiranya kita lihat varian-varian sebelum ini, seperti Alpha, Beta, Delta dan juga sekarang ini Omicron. Kita bandingkan dengan varian Delta. Ya. Dikatakan varian Delta sebelum ini mempunyai 17 jenis mutasi yang berlainan. Manakala Omicron kini dikatakan mempunyai 50 jenis mutasi. Dan 32 daripada mutasi ini adalah pada spike protein virus itu sendiri. Ya, kita tahu spike protein di atas virus corona ni adalah amat penting untuk virus tersebut untuk masuk ke dalam sel-sel host, sel-sel manusia dikatakan. So sekiranya berlakunya mutasi di atas spike protein ini, maka permeability untuk virus ni ke dalam sel-sel manusia adalah lebih tinggi. Dan kita tahu varian ini dikesan oleh pakar-pakar virologi di South Africa dan seawal 26 November 2021 ia telah diumumkan sebagai satu variant of concern. Right? Dan jika kita lihat data terkini daripada WHO mengenai penularan varian Omicron ni di negara-negara seperti South Africa, UK, US, Norway, Scotland dan sebagainya, keboleh jangkitan itu nilai RT hampir 3.7 dilaporkan di beberapa negara. Kita ambil contoh South Africa. Pada 12 November, South Africa mencatatkan 200 kes seharian.
Manakala sebulan selepas itu, apabila varian Omicron menjadi varian dominan di negara South Africa, mereka melaporkan pada 12 Disember 37,000 kes. Ya, ini menunjukkan kepada kita ciri utama virus Omicron ni adalah kebolehjangkitan yang tinggi. Ya, kita lihat perkara yang sama di UK sekarang ni, di mana beratus ribu kes dilaporkan pada setiap hari dan dikhawatiri varian Omicron ni akan mengambil alih tempat varian Delta sebagai dominan di kebanyakan negara pada masa yang terdekat ni. Jadi kalau doktor boleh kongsikan apakah antara kaedah pengesanan dan juga analisis yang diguna pakai untuk mengenal pasti kehadiran varian Omicron ini dalam komuniti? Okey, itu ada. Kementerian Kesihatan Malaysia dari peringkat awal pandemiknya telah menjalankan aktiviti untuk mengesan jenis varian COVID-19 yang berada di dalam negara. Ya. Pelaporan ini secara aktif dibekalkan kepada pihak WHO oleh negara-negara ahli yang juga giat menjalankan prosedur pengesanan varian COVID-19. Pengesanan varian ini di Malaysia dilakukan melalui kaedah whole genomic sequencing. Ya. Pada masa ini, melalui inisiatif konsortium IMR, MOSTI, Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga MDI, di mana ada terdiri daripada 7 ahli melibatkan makmal kesihatan awam kebangsaan, IMR dan juga universiti-universiti, dan kini 4 hospital di Semenanjung Malaysia dan juga 4 hospital di Sarawak sedang giat menjalankan aktiviti pengesanan saringan varian yang kemudiannya sekiranya varian itu dilempati sebagai substantif Omicron hantar ke IMR untuk whole genomic sequence, di mana uji tersebut dijalankan untuk mengenal pasti varian. Dan pada masa ini, semua pengembara yang datang masuk ke Malaysia ni adalah diwajibkan untuk melakukan ujian saringan di pintu masuk antarabangsa, itu ujian PCR. Dan sekiranya ujian PCR itu didapati positif, secara terus ujian pengesanan varian akan dilakukan ke atas center ini. Bukan itu saja, pejabat-pejabat kesihatan daerah di seluruh negara juga memainkan satu peranan yang penting dalam surveillance community, mana hasil-hasil sampel-sampel PCR yang positif dan memenuhi kriteria genomic sequence ni dihantar secara aktif sehari ke makmal kesihatan awam Malaysia dan juga IMR untuk dilakukan ujian whole genomic sequence. Baik, Doktor. Apa yang menjadi kerisauan masyarakat global pada ketika ini adalah bukan sahaja penularan varian Delta yang masih lagi wujud dalam kalangan komuniti pada ketika ini, malah juga penularan dalam masa yang sama, risiko penularan daripada VOC Omicron ini. Jadi mungkin doktor boleh mewar-warkan kepada seluruh masyarakat apa antara langkah pengawalan, langkah pencegahan yang terbaik untuk kita memendung risiko penularan ini khususnya dalam komuniti kita, Doktor. Okey, Munawar. So, sebenarnya SOP yang sedia ada pada masa kini adalah amat relevan. Ya, pelbagai jenis kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa tidak kira sama ada sesebuah negara itu telah mencapai status vaksinasi yang optimum, pematuhan SOP adalah amat penting, terutamanya apabila kita menghadapi ancaman kemunculan varian-varian baru, ya. Dan varian-varian baru ni kita lihat dalam tempoh 2 tahun yang lepas dia muncul sebagai berkala, ya, akibat daripada mutasi virus SARS-CoV-2 ni. Dan kita lihat, ya, kebanyakan kes yang melonjak naik di negara barat adalah barangkali juga disebabkan oleh tiada kewajipan pemakaian mask serta aktiviti keramaian yang dijalankan secara sedia kala. Alright. So SOP seperti pemakaian mask,
pencucian tangan, penjarakan fizikal bersama-sama vaksinasi menjadi tonggak utama untuk kita mencegah dan mengawal penyakit COVID-19. Tidak kira varian apa yang sedang berada, SOP yang sedia ada ni masih relevan dan saya sarankan agar kita tidak leka dan sentiasa mematuhi SOP yang ada ini. Itu antara perincian yang dikongsikan oleh doktor berkenaan apa yang langkah kita boleh ambil untuk memastikan agar varian Omicron ini tidak menular dengan lebih teruk. Di Malaysia keadaannya agak terkawal sekarang ini, doktor. Kalau doktor boleh kongsikan data-data terkini berkenaan dengan penularan varian Omicron di Malaysia ini? Okey, setakat data yang kita ada yang terbaru adalah di Malaysia ni dari 21 hingga 25 Disember melalui saringan varian awal ya, dari 360 sampel kita dapati hampir 306 sampel adalah presumptive Omicron. Dan sampel-sampel ini sedang sekarang ini menjalani jujukan genomik ya, supaya kita dapat memastikan varian-varian yang betul lah melalui so setakat ni kes-kes ni masih dikendali sebagai presumptive Omicron. Dan doktor, dalam pada situasi sekarang ini juga kerajaan sudah pastinya di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia sedang memperkasakan usaha untuk memberikan dos penggalak kepada masyarakat Malaysia, khususnya bila kita berdepan dengan penularan varian-varian baharu seperti VOC Omicron ini, doktor. Jadi mungkin doktor boleh memberikan penjelasan bagaimana kepentingan dos penggalak ini dalam memberikan perlindungan yang lebih optimum bukan saja kepada individu malah secara keseluruhannya kepada komuniti, doktor. Okey. So jika kita lihat melalui kepimpinan tertinggi Kementerian Kesihatan Malaysia, YBMK dan juga Tan Sri KPK amat berpandukan dan berpaksikan data-data yang sedia ada. Ya, segala polisi yang saranan dan polisi yang diamalkan ni sangat berpandukan data dan kajian yang dijalankan bukan sahaja di negara kita, malah juga kajian-kajian dari seluruh dunia. Ya, so ada satu pasukan yang melalui semua kajian-kajian ini untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan fakta-fakta bagi membentuk polisi yang sedia ada. Jika kita lihat ya data mengenai kajian-kajian keberkesanan vaksin maupun dari real world ataupun dari real world evaluation of COVID-19 vaccine under Malaysian National COVID-19 Immunization Program, itu singkatan dia dipanggil RECOVAM ya, yang telah dijalankan di negara kita sendiri, telah menunjukkan tahap keberkesanan vaksin terhadap COVID-19 adalah berkurangan dengan masa. Ya, data yang kita ada menunjukkan untuk vaksin-vaksin yang sedia ada ini, kadar keberkesanan ini boleh menurun selepas tempoh 6 bulan. Dan varian Omicron ni kita tahu melalui data dan kajian ciri-ciri Omicron ni, dia boleh menyebabkan kebolehupayaan dia untuk pengikatan virus yang lebih tinggi, iaitu dalam bahasa Inggerisnya kita kata higher viral binding affinity, dan kebolehan virus ini untuk meloloskan antibody yang lebih tinggi. Antibody escape ya, virus ni adalah lebih tinggi daripada varian-varian sebelum ini. Dan ia boleh melakukan perkara-perkara ini bukan sahaja dari immunity oleh vaksin tapi juga jangkitan semula jadi. Right? So kajian yang didalatkan tu menunjukkan tahap neutralizing antibody, menunjukkan mereka yang telah diberi vaksinasi bersama-sama dos penggalak boleh mengurangkan risiko jangkitan hampir 75%. Dan sekiranya 25% yang lain menghidapi COVID ni selepas dos penggalak, maka perlindungan dari gejala COVID yang teruk dan juga risiko dimasukkan ke hospital untuk rawatan rapi menurun. Jika kita lihat ya, data juga dari negara Chile dan juga hasil kajian daripada United Kingdom di kalangan 21 juta penerima dos penggalak. Jika lihat kajian tu,
memberitahu kita keberkesanan vaksin dos penggalak terutamanya bagi vaksin jenis Pfizer dan AstraZeneca melebihi 90% bagi semua aspek yang melindungi daripada jangkitan COVID-19, mengurangkan kadar kemasukan ke hospital dan juga keterukan rawatan di ICU. So di sini kita dapat lihat kepentingan menerima dos penggalak kerana pertamanya kita tahu tahap antibodi boleh menurun dengan masa. Keduanya keberkesanan vaksin ini dalam membantu mengurangkan penularan Omicron di sesuatu negara. Ya. Doktor, kerajaan mengambil langkah seperti menyekat sempadan kemasukan warga asing yang berada di negara-negara berisiko tinggi seperti di Afrika, Negeri Lesotho, Mozambik, Namibia dan sebagainya. Dan baru-baru ini Saudi Arabia, Arab Saudi antara negara yang dimasukkan di dalam senarai tersebut. Jadi mungkin sedikit penerangan daripada doktor bagaimana sebenarnya dengan kita menyekat sempadan ataupun meningkatkan lagi kesiapsiagaan kita untuk menerima pelancong ataupun mereka yang berada pada negara-negara ini dapat mengekang ataupun mengurangkan kadar keberjangkitan varian Omicron dalam komuniti kita? Ya, kita belajar dari pengalaman yang lalu apabila Malaysia berdepan dengan VOC Delta yang kita ingat dari bulan Julai hingga September tahun 2021 kita berdepan dengan penularan VOC Delta di negara kita yang menyebabkan banyak peningkatan kes secara mendadak, overwhelming di hospital-hospital kerajaan kita dan juga banyak kematian yang disebabkan oleh varian Delta. Ya. Pada awalnya, selepas pengumuman VOC oleh WHO, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil langkah-langkah yang pantas untuk memperkukuhkan pertamanya kawalan di pintu masuk antarabangsa. Penilaian risiko juga dilakukan oleh semua pejabat kesihatan daerah bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri untuk mengenal pasti sekiranya ada transmisi komuniti dan juga kita melihat kepada kadar jangkitan Omicron di negara-negara di sekitar untuk melihat negara-negara yang berisiko. Di mana pada awalnya sekatan perjalanan pada waktu itu dikenakan ke atas 8 negara Afrika. Namun seperti yang saya bagi tahu tadi, polisi-polisi berkaitan dengan sekatan pintu masuk antarabangsa ini adalah sangat dinamik. Ya, benda ini dia akan berubah mengikut data saintifik yang kita dapati dari WHO dan negara-negara lain, mengikut kepentingan negara dan juga mengikut saranan daripada WHO. Ya. Sejak 28 Disember, sekatan perjalanan ke atas 8 negara Afrika Selatan itu diangkat dan kini 18 buah negara disenaraikan dalam senarai negara berisiko. Ya. Kini kita lihat ada beberapa beberapa langkah yang lebih lebih insentif diambil untuk negara-negara 18 buah negara ini, iaitu semua pengembara yang datang dari negara-negara ini perlu melalui rutin kuarantin yang lebih ketat, iaitu ujian PCR 2 hari sebelum berlepas, ujian PCR diambil di pintu masuk antarabangsa sewaktu ketibaan, pemakaian digital tracker, kuarantin wajib 7 atau 10 hari bergantung kepada status vaksinasi tersebut, individu tersebut, ujian PCR pada hari ke-5 atau hari ke-8 bergantung kepada tempoh kuarantin. Tempoh kuarantin dilanjutkan sekiranya seseorang itu datang untuk dibebaskan dari kuarantin, mereka akan dinilai semula untuk melihat sama ada bergejala atau tidak. Sekiranya bergejala, maka tempoh kuarantin akan dilanjutkan. Pengembara contohnya dari pengembara dari UK, United Kingdom, harus melakukan ujian RT-PCR setiap hari dan melaporkannya dalam MySejahtera. Pengembara dari negara lain digalakkan untuk menjalankan ujian kendiri setiap hari atau sekiranya mereka bergejala, untuk kita mengenal pasti kes-kes positif di kalangan pengembara ini lebih awal. So pada saya, kesiapsiagaan awal ni adalah sangat penting, sementara juga kita meningkatkan pemberian
dos penggalak kepada masyarakat dan penduduk-penduduk di Malaysia ni. Okey. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Rosvinder Singh, pakar perubatan kesihatan awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas perkongsian pada hari ini untuk kita memahami dengan lebih mendalam berkenaan bahaya penularan varian of concern Omicron ini. Terima kasih, Doktor. Okey, terima kasih.